الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli
kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Destinasi IKIM Inspirasi Emporia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami Destinasi IKIM pada waktu ini, masih bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah, kita berada di hari Selasa hari ini 9 Syakban 1442 Hijriah bersamaan 23 Mac 2021. Doa kita kepada anda semoga kekal momentum semangat yang kita lakukan, kerja, tugasan dan juga apa sahaja yang membawakan laluan perjalanan hidup kita ini mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Ya, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Dan insya-Allah selepas ini sebentar saja lagi kita akan bersama rancangan setiap hari Selasa bersama rancangan Islam Agamaku. Ya, kita nak hayati lagi perbincangan ilmu bersama dengan tetamu kita Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Kita akan hayati lagi perbincangan ilmu berkaitan tajuk toleransi bagi menjaga akidah. Dan para pendengar, insya-Allah kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM. Boleh tonton di situ. Dan untuk para pendengar yang ada soalan, pertanyaan tentang tajuk ini, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Ya, nantikan bersama rancangan Islam Agamaku selepas ini. لكل مذنب
رب نختم بالمشفع يا رب صل 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 على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل 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 على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل 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 على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Setiap pembawaan diri manusia itu lain-lain. Ya, ada orang yang mungkin marahnya lebih, ada orang yang mungkin takutnya lebih. Masing-masing itu dia ada komposisi yang lain-lain yang membentuk diri. Jadi dia memang kena kenal betul dirinya itu. Sebab kalau dia tak kenal diri, macam mana dia menguasai dirinya? Tapi kalau dia jahil diri, macam mana dia boleh mengawal diri dia? Sebab dia kena mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Pelan 91.5 FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah. Anda masih lagi bersama Syafiq dan juga Mona untuk pertemuan di Destinasi IKIM. Kita berada di hari Selasa, hari ini petang Selasa. Masya Allah. Moga baik-baik. Kita doakan kepada anda juga. InsyaAllah. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Destinasi IKIM pada waktu ini. Dan insyaAllah untuk petang ini kita masih bersama rancangan seterusnya untuk hari Selasa, Islam Agamaku. Ya, betul. Kita nak hayati lagi perbincangan ilmu berkaitan dengan apa yang kita boleh sebarkan dakwah, sebarkan kebaikan, keindahan Islam untuk kita pamerkan kepada orang lain, khususnya mungkin yang ada sahabat-sahabat kita, sahabat mu'alaf dan mungkin orang bukan Islam yang nak mengenali Islam. Ya, insya-Allah. Dan petang ini kita akan bersama untuk rancangan Islam Agamaku bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nizam Abdul Qadir, insya-Allah pada petang ini pencara kanan Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair, ana bikhair. Masya-Allah. Terima kasih Doktor masih lagi ruangkan masa bersama kita Doktor petang ini. Dan sebenarnya di Facebook Live waktu ini sahabat pendengar juga boleh tonton terus saja di situ. Dan kalau lihat di kamera kita mana Doktor berada di rumah tu lah work from home lagi Doktor. Masya-Allah. Masih BDR Doktor. Masih BDR. Betul. Okey. Ya, masih. Betul. Okey, baik. Jom kita juga nak sama-sama bawakan pertemuan ini dengan sahabat pendengar. Anda juga boleh hantarkan pertanyaan, persoalan di talian WhatsApp konti kita 0112900404. Dan kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM. Para pendengar boleh tonton di situ dan juga boleh hantarkan soalan anda di situ juga. Betul. Dan untuk petang ini Doktor akan membincangkan tentang tajuk toleransi bagi menjaga akidah. Ya, kita akan hayati perbincangan ini Doktor. Jadi di awal ni sedikit mukadimah berkaitan dengan tajuk ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih DJ Mona, DJ Syafiq yang dihormati dan dikasihi.
Seterusnya sidang pendengar muslimin muslimat, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Topik bicara kita pada kali ini berkenaan dengan toleransi, tetapi bagaimana kita bertoleransi pada masa yang sama kita tetap menjaga akidah kita, kita tetap menjaga agama Islam, kita tetap menjaga iman kita. Jadi dia rentetan daripada perkara yang kita bincangkan sebelum ini, iaitu berkenaan dengan sambutan perayaan agama bukan Islam. Ya. Jadi secara umumnya kita dah bincangkan, kita dah bicarakan dalam siri-siri yang lepas bahawa kita tidak harus merayakan perayaan agama bukan Islam. Ya, itu dasarnya. Sebagai seorang Muslim, kita tidak harus merayakan perayaan agama bukan Islam. Ya, tetapi kita boleh bersama kita kata keluarga kita yang non-Muslim, kita boleh bersama dengan jiran kita, ya, mereka adakan majlis tertentu, rumah terbuka sempena perayaan agama bukan Islam. Misalnya kita kata perayaan agama Kristian, ya, sebagai Muslim. Katalah dulu kita ni asalnya Kristian, kita masuk Islam, kita ada keluarga yang masih lagi beragama Kristian, kita tidak boleh menyambutlah kita kata perayaan agama tu, ya. Kalau kita sambut tu atas dasar Jesus itu adalah Nabi Isa tu adalah Nabi, itu tidak menjadi masalah lah. Tapi atas dasar kelahiran Jesus itu sebagai anak Tuhan, Nabi Isa tu sebagai anak Tuhan. Jadi kita menyambut perayaan agama bukan Islam, itu tak boleh dalam dasar agama Islam. Tapi bila keluarga kita yang Kristian itu buat majlis rumah terbuka, maka kita harus hadir sebab kita nak menjaga hubungan silaturahim, berbaik-baik, ya, bertanya khabar, berjumpa dengan ahli keluarga kita. Jadi dalam kerangka kita bertoleransi ni, bertoleransi kita bersama, ya, kita tidak menyambut tapi kita bersama dengan keluarga sempena majlis sosial, majlis rumah terbuka dan sebagainya, maka kita nak jaga juga dari sudut akidah kita, dari sudut iman kita, walaupun kita bertoleransi, ya. Sebab ada pandangan ulama dulu yang tak benarkan langsung, ya, yang sambut perayaan agama bukan Islam tu memang tak boleh lah, ya. Saya ingat ijma' lah, semua ulama setuju tak boleh kita nak sambut perayaan agama bukan Islam. Tetapi ada ulama yang sampai dah bersama dengan ahli keluarga pun tak boleh juga, ya. Mana sempena perayaan agama Hindu, sempena perayaan agama Kristian, kita tak boleh bersama dengan mereka walaupun bukan majlis agama, ya, walaupun hanya sekadar rumah terbuka dan sebagainya. Ada pandangan ulama yang sebegitu. Cuma dalam suasana masyarakat yang majmuk hari ini, kita berhubung lebih mudah dengan teknologi dan sebagainya, maka kita bertoleransi, kita mengambil pandangan ulama yang lain yang menyatakan harus kita bersama dalam rumah terbuka dan sebagainya. Tetapi walaupun kita bertoleransi dalam soal ini, tapi perkara yang dasarnya bagaimana kita nak jaga iman, kita nak jaga akidah kita, ya. Sebab itu saya nak nukilkan beberapa pandangan di kalangan para ulama yang menyebutkan dalam masalah ini. Misalnya tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, dalam mazhab Imam Syafi'i ada disebutkan, ya, kenyataan yang lebih kurang begini dalam mazhab Imam Syafi'i, iaitu sesiapa atau mana-mana Muslim yang melakukan apa yang orang kafir, orang non-Muslim lakukan pada hari perayaan agama bukan Islam, hukumnya haram. Kita nak jaga ni, nak jaga agama kita, ya.
Maknanya walaupun kita kata kita bertoleransi, mengambil pandangan harus, ya, kita bersama, kita bersosial dan sebagainya, perayaan agama bukan Islam, tapi kita nak jaga, ya, nak jaga. Kerana sebahagian ulama sebut mana-mana Muslim yang melakukan apa yang non-Muslim lakukan pada hari perayaan agama bukan Islam, hukumnya haram. Maknanya mereka potong pokok, ya, pokok, kita pun sama juga, pokok mereka ada lambang agama, pokok salib tu sebagai contoh, kita pun beli buat hiasan, ya. Sama, perbuatan kita tu sama dengan perbuatan orang Kristian sebagai contoh, ya. Jadi melakukan apa yang non-Muslim lakukan semasa perayaan agama mereka, hukumnya adalah haram. Jadi walaupun kita bertoleransi, kita bersosial bersama dengan keluarga kita yang non-Muslim, jiran kita yang non-Muslim, tapi jangan sampai kita melakukan perkara yang haram ini, iaitu kita buat sama-sama dengan apa yang mereka buat dalam upacara agama mereka tu. Misalnya pokok tadi itulah, ya. Ataupun mereka pakai pakaian Santa Claus, kita pun pakai juga pakaian Santa Claus, ya. Jadi maknanya kita tasyabuh dengan orang Kristian yang menyambut. Itu maknanya toleransi yang dah tersasar, toleransi yang dah tergelincir, yang tak sepatutnya kita lakukan, ya. Baik, itu satu kenyataan dalam mazhab Syafi'i, ya. Manakala satu kenyataan dalam mazhab Hanafi, ya, satu kenyataan dalam mazhab Hanafi lebih kurang ayat dia bunyi begini, maksud dia, jika seseorang beribadat selama 50 tahun, khamsina sanatan, 50 tahun beribadat, kemudian Muslim ni menghadiahkan telur ayam, ya, telur kepada sebahagian orang kafir, orang non-Muslim, sempena perayaan dalam kitab disebut Nairuz, perayaan Nairuz, makna perayaan agama bukan Islam, ya. Dengan tujuan, kenapa dia hadiah? Muslim ni hadiahkan telur. Kalau dia hadiahkan biji telur ataupun satu kotak telur tu, dengan tujuan membesarkan, mengagungkan hari perayaan agama bukan Islam. Nak muliakan hari perayaan tu, muliakan hari perayaan agama itu. Walaupun dia ibadat selama 50 tahun, tapi bila dia bagi hadiah tu dengan tujuan nak membesarkan perayaan agama bukan Islam, maka jadi kafir dan terhapus amalannya ibadat selama 50 tahun tu. Ya, terhapus amalannya. Jadi kita nak kena jaga ni, ya. Kita seronok sangat ni, kawan kita ni ataupun keluarga kita, ya. Katalah kita dulu beragama Hindu, masuk Islam, alhamdulillah, kita seronok, ya. Kita pun nak bagi hadiah. Bagi hadiah tu kalau niat kita nak mengagungkan perayaan agama bukan Islam, perayaan agama Hindu sebagai contoh. Itu yang jadi besar tu, ya, isunya. Boleh merosakkan iman kita. Tapi kalau kita bagi hadiah tu kerana ini keluarga saya, ya, saja saya nak bagi hadiah, ya, kebetulan hari lain tak jumpa, itu kita nak jaga iman tu. Nak jaga iman jangan sampai rosak. Kita bertoleransi tapi kita jaga iman jangan sampai rosak. Sebab apa? Sebab faham daripada hadis Nabi, riwayat hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang tasyabbuh, ya, dengan sesuatu kaum, maka dia dikira daripada golongan tersebut. Wallahu a'lam. Baik, itu dia. Bagaimana terus kita nak menjaga akidah kita dengan toleransi tersebut, dan kita akan hadir lagi perbincangan ini seketika lagi. Kita nak berehat seketika. Ya, kita akan berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar terus setia bersama kami. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun والجذام ومن سيء الأسقام اللهم
والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Jika Anda seorang pekerja, maka berlaku jujurlah dan teluslah dalam pekerjaan Anda. Janganlah Anda merasa risau apa kata manusia, kerana yang menilainya hanyalah Allah. Kerana itu, Nabi SAW telah pun bersabda, Innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif. Sesungguh-sungguhnya, kata Nabi, Allah senang, Allah suka dan Allah sayang terhadap mukmin yang bekerja dengan bersungguh-sungguh dan tekun. Penyampai berkaliber, Salam warahmatullahi junjungan Nabi Muhammad SAW. pengisian bermutu, inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Ya, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita, Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia di talian Skype kita, Alhamdulillah. Dan kita nak teruskan lagi perbincangan berkaitan tajuk, iaitu toleransi bagi menjaga akidah. Tadi doktor dah maklumkan kepada kita bagaimana kita nak menjaga akidah kita ini. Baik. Ya, dan untuk sambungannya silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pendengar muslimin muslimat, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak petik ucapan ataupun kenyataan daripada Imam Bulqini rahimahullahu taala, ya. Yang maksudnya begini. Jika seseorang mengucapkan dengan niat mengagungkan agama bukan Islam, maka dia jadi kafir. Ini dalam konteks ucapan selamat, ya, ucapan selamat Merry Christmas ke, selamat menyambut agama Hindu ke, Taipusam dan sebagainya. Kalau ucapan itu dengan niat, ya, niat nak mengagungkan, membesarkan agama bukan Islam, maka Muslim yang ucap tu jatuh kafir, jadi kafir. Adapun jika Muslim sekadar mengucapkan dengan Merry Christmas, Selamat Deepavali dan sebagainya, tanpa niat mengagungkan, tanpa niat membesarkan agama Hindu, tanpa niat menyatakan agama Hindu tu agama yang benar, ya, dia tak ada niat, dia saja-saja nak sebut, ya, maka tidak jadi kafir. Jadi yang menjadi concern kitanya, yang menjadi perhatian kita ialah kita bimbang kita melanggar batasan yang disebutkan oleh para ulama, dan kita bimbang iman kita rosak, tergelintir jadi kafir. Kerana para ulama sebut jadi kafir, qad kafara, maka dia telah menjadi kafir, ya. Jadi sebab itu dalam kita bertoleransi menyambut perayaan agama,
kita bersama dalam majlis sosial dengan perayaan agama bukan Islam itu, kita tetap memelihara akidah Islam, di mana Islam tidak membenarkan toleransi yang mengakibatkan terkuburnya atau rosaknya akidah. Terkuburnya akidah Islam ataupun rosaknya akidah Islam atas nama toleransi nak bersama dalam perayaan agama Islam. Yang ni tidak dibenarkan dalam Islam. Kerana kita kena jaga iman, kita kena jaga akidah kita, kerana inilah yang paling asas, paling utama sekali. Sebab itu dalam susunan maqasidus syariah, matlamat syariah ataupun objektif syariah, perkara yang pertama sekali ialah hifzuddin, menjaga agama. Jadi menjaga akidah kita, menjaga iman kita. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannata." Riwayat Imam Muslim. Sesiapa yang mati, sesiapa yang mati dan hal keadaan dia tahu bahawa tiada Tuhan yang sebenar lain daripada Allah, dakhalal jannata, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Kalau mati dalam keadaan ada iman tu, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Dan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada sahabat Nabi Abu Zar, "Atani Jibril alaihi salam." Jibril telah datang kepadaku, Jibril alaihi salam telah datang kepadaku, dan wabasyarani, dan Jibril memberi berita gembira kepadaku bahawa sesiapa yang mati dalam keadaan iman, bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannata, dia akan masuk ke dalam syurga. Maka Abu Zar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa in zana wa in sariqa?" Sekalipun orang tu berzina, sekalipun orang tu mencuri, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa in zana wa in sariqa." Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, tapi bila ada iman, maka tempat akhirnya nanti, walaupun dia masuk neraka, dia tetap akan masuk ke dalam syurga. Jadi ini kita nak jaga iman, walaupun kita bertoleransi. Jadi adapun toleransi yang boleh menguburkan akidah, iaitu toleransi yang bersifat kompromi dengan jalan melakukan praktik upacara keagamaan atau ibadat bersama-sama, ibadat bukan Islam bersama-sama. Ini adalah toleransi yang tidak dibenarkan dalam Islam. Satu. Yang keduanya, toleransi dalam Islam juga tidak dapat diartikan mengakui kebenaran semua agama. Jadi bukan makna kita toleransi kita membenarkan kebenaran semua agama. Membenarkan kebenaran. Kita benarkan agama lain itu bebas diamalkan, itu kita benarkan. Maksudnya kita tidak membenarkan kebenaran, kerana agama yang benar hanyalah Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar, agama yang diridai di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah agama Islam. Jadi kita bertoleransi, kita hadir dalam majlis perayaan agama bukan Islam, maknanya rumah terbuka sempena Christmas, rumah terbuka sempena Deepavali, Pongal dan sebagainya, tahun baru Cina dan sebagainya, bukan bermaksud kita beriktikad bahawa agama ini benar. Tidak. Bagi kita Islam, Islam, bila kita dah mengucap dua kalimah syahadah, agama yang benar hanyalah agama Islam. Jadi ini yang kita nak faham dari sudut toleransi, kerana toleransi itu dibenarkan dalam agama,
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Quran yang selalu kita baca, iaitu suratul Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Nabi. Allah suruh Nabi kata apa? Ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tidak sembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, kamu juga tidak sembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, aku tidak beribadat apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, kamu tidak beribadat apa yang aku sembah. Maknanya daripada awal lagi pengisytiharan. Kamu sembah apa yang kamu sembah, aku sembah apa yang aku sembah. Kamu tak sembah apa yang aku sembah, iaitu Allah Ta'ala, dan aku pun tak akan sembah apa yang kamu sembah. So, toleransi beragama itu sudah ada. Dan akhirnya Allah menyatakan lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu dan bagiku adalah agamaku. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 139. Suratul Baqarah ayat 139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Katakanlah wahai Nabi, atuhajjunana fillah, adakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah? Debat lagi pasal Allah Ta'ala. Wa huwa rabbuna wa rabbukum, sedangkan Allah adalah Tuhan kami dan juga Allah adalah Tuhan kamu. Walana a'maluna, bagi kami amalan-amalan kami. Walakum a'malukum, bagi kamu amalan kamu. Kami beramal cara kami, kamu beramal cara kamu. Kami ada perayaan agama kami, kamu ada perayaan agama kamu. Silalah beramal masing-masing. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami ikhlas, mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada sinilah kita nak faham bahawa kita bertoleransi dalam bersama perayaan agama bukan Islam atas dasar sosial, atas dasar kemesraan, atas dasar hubungan baik, atas dasar kekeluargaan, silaturrahim, toleransi. Tapi toleransi kita itu jangan sampai kita menguburkan akidah kita. Jangan sampai kita merosakkan iman kita, merosakkan akidah kita. Maka kita tak boleh nak buat benda-benda yang boleh merosakkan iman kita. Antaranya kita kita melakukan amalan agama yang sama. Amalan agama bukan Islam, sempena perayaan agama bukan Islam. Kita boleh, mereka pergi kuil, kita pun sama pergi kuil, tak boleh. Mereka pergi gereja, kita pun sama pergi gereja pada perayaan juga tak boleh, Ataupun kita i'tiqad agama mereka benar, agama mereka betul, agama mereka benar, itu pun tak boleh. Jadi kita cuma nak jaga hubungan silaturrahim, hubungan keluarga, hubungan berbaik-baik dan sebagainya, Ini toleransi yang saya maksudkan, tapi jangan sampai melanggar batasan agama hingga merosakkan akidah kita. Wallahu a'lam. Amin, amin. InsyaAllah itu yang utama, supaya terus kita menjaga keimanan kita, tauhid kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan untuk waktu ini para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga di FB IKIM FM boleh tinggalkan di situ. Doktor, ada satu soalan di WhatsApp konti pada waktu ini bertanya, jika main mersyun doktor, ada kaitan atau ada merupai kaum yang lain ke atau bagaimana? Nanti selepas ini doktor akan jawabkan, insya-Allah. Kita berehat seketika pada waktu ini, kita akan kembali selepas ini, terus setia bersama kami. Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Sedapnya susu Wildan dan
segarnya susu Wildan dan Mak, susu ni lah yang Ica bagi tahu Mak hari tu. Susu Wildan. Oh, susu Wildan ni. Mak memang dah biasa dengar susu Wildan. Tapi macam mana nak beli? Ni Mak, Mak hubungi je 019-965-3166, atau boleh je kontak dekat FB dan Insta Wildan Susu Kambing. Susu Wildan merupakan pemenang anugerah Super Health Brand. Stokis dan ejen diperlukan. Ramai pengguna-pengguna tak tahu apakah elektromagnetik yang harus pada kenderaan kita ketika kita menambahkan minyak di petrol station. So bila kita buka kap, pasang, masukkan nozzle, memang kita beli tadi RM50 minyak. So kita taruh, habis. Setitik minyak yang terakhir itu pun jangan diketuk. Kalau nak sangat, gantung aja biar dia jatuh sendiri. Jika diketuk, dia mengatakan spark kepada tangki itu tadi tergantung dengan nozzle. Apabila spark ataupun recikan bunga api ini akan menyebabkan gas okten yang ada di dalam tangki itu tadi akan tembak, akan sambar recikan bunga api itu tadi, menyebabkan mudah meletup. Walaupun memang manufacturers in term of standard automotive engineering telah membuatkan satu dipanggilkan sokok top cock yang safety dekat situ, malang tidak berbau. Hati-hati, bukan setitik boleh membawa 1 kilometer. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Buat orang-orang Sarawak, jangan lupa dengarkan radio IKIM di 93.7 FM di Kuching, Sarawak. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Alhamdulillah. Masih lagi bersama Syafiq dan juga Mona untuk Destinasi IKIM. Dan kita berada di rancangan Islam Agamaku bersama di talian Skype waktu ini Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Dan sebelum kita berehat tadi Mona, kita ada bacakan soalan untuk minta doktor berikan sedikit pandangan dan juga respon. Ya, doktor ada bertanya, namanya Nizam juga katanya dari Seremban. Bertanya, doktor, jika kita main mersyun, adakah kita merupai kaum yang lain? Bagaimana doktor? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menyerupai ini dia ada istilah yang disebut sebagai tasyabbuh. Ya, disebut sebagai tasyabbuh, iaitu dalam riwayat hadis disebut man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang tasyabbuh, menyerupai, ya, menyerupai dengan sesuatu kaum, maka dia dianggap daripada golongan tersebut, ya. Tasyabbuh maknanya kita kebetulan pakai pakaian Samim, kita pakai pakaian Padri, ya, itu tasyabbuh tu. Maka sekilas pandang orang akan lihat ini Padri sebab nampak pakaian Padri. Sekilas pandang orang akan lihat ini Sami sebab kita berpakaian Sami. Maka tasyabbuh sebegini adalah dilarang, ya. Kita tak boleh toleransi sampai tahap tasyabbuh yang sedemikian rupa. Dan ada satu lagi riwayat hadis yang disebut laisa minna man tashabbaha bighairina. Tidaklah daripada golongan kami, golongan yang ikut jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang tasyabbuh, yang menyerupai lain daripada kami. Maknanya ini nak membentuk jati diri seorang Muslim, sejak zaman awal Islam, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tasyabbuh. Cuma dia ada satu lagi istilah, ya, iaitu disebut sebagai mumathalah, ya. Mumathalah, fa'ala yufa'ilu mufa'ala, mathala yumathilu mumathalah. Dia, kita kata dia bukan menyerupai, tapi dia kebetulan samalah. Kebetulan sama, mumasalah, ya. Mumasalah, ya. Misal bila kita kata pakaian, ya, pakaian kita pakai tie. Sekarang ni orang pakai topi, ya, topi. Dulu kalau kita tengok dalam kamus yang masyhur Melayu, Arab Melayu, Kamus Idris Al-Marbawi, ya, Idris Marbawi ni orang Kuala Kangsar, dia duk share lama, dia tulis kamus Arab Melayu. Jadi orang mengaji bahasa Arab ni
antara kamus yang terbaik adalah kamus Idris Marbawi. Dia sebut dalam tu kamus dia, topi ni haram dipakai. Topi ni haram dipakai. Pasal apa? Pasal tashabbuh, menyerupai ya dengan orang kafir, haram. Kerana hadis itulah. Tapi sekarang ni kita melihat topi itu dia bukan lagi tashabbuh dah. Dia mumasalah, dia kebetulan sama. Dia dah jadi satu standard. Maknanya saja nak buat hiasan topi, kalau kita pakai panas, kita pakai cap ada depan tu ya. Dia jadi trend, tapi dia bukan tashabbuh dari sudut agama. Kerana mana-mana etnik pun dia pakai topi tu. Dia pakai topi. Cina pakai, India pakai, Melayu pakai, Iban pakai, Kadazan pun pakai. Dia dah jadi mumasalah je. Kebetulan sama je. Ya. Misal kita pakai tie, ya. Tie. Dulu orang bahas tie ni haram ya, kerana apa? Tie ni macam lembu nak ditarik ya. Jadi tak patut orang Islam pakai tie. Necktie tu ada macam lembu kena tarik ya. Dulu. Tapi sekarang ni dia tak jadi tashabbuh, menyerupai, tapi dia jadi mumasalah. Pakaian tu dah mendunia. Semua maknanya dah biasa. Mufti pun pakai tie, Tok Qadhi pun pakai tie, Tok Imam pun pakai tie ya. Jadi itu perkara biasa ya. Jadi sini kalaulah kita bakar mercun tu, malam ni malam bakar mercun pasal apa? Malam ni malam cap gome. Dia ada i'tiqad lah ya, keyakinan. Kenapa kena bakar mercun ni? Saya pun tak ingat kenapa ya. Tapi katalah ya, pembakaran mercun tu kerana i'tiqad, ada i'tiqad ya, nak hantar hantu tu balik ke, nak tolak bala ke. Jadi kalaulah kita membakar mercun dengan niat itu, dengan niat tu kita sudah tasyabbuh. Ini merosakkan iman kita. Ya, kita bakar mercun dengan niat nak tolak bala, nak halau hantu dan sebagainya lah. Ini tidak ada kaitan dengan Islam. Ini khurafat. Ini tak boleh kita buat. Tapi kalau kita bakar mercun, ya, pompa mercun tu kerana nak bagi suasana seronok, bising. Itu je. Ya, itu je. Sama macam kita kata malam 7 likur malam 27 Ramadan kita pasang lampu wallahu a'lam, kata dulu i'tiqad kata pasang lampu tu adalah cerita roh nak balik, jadi kena pasang lampu dekat rumah bagi banyak sikit, sebab kalau tak pasang lampu roh tak nampak, roh orang mati tu tak nampak rumah dia kat mana, jadi pasang lampu Jadi saya ingat kalau kita ada i'tiqad tu salah lah sebab roh tu dah berada di alam barzakh dan sebagainya. Tidak ada satu keterangan pun dalam Quran, dalam hadis yang sahih, termasuk hadis dhaif pun tidak dijumpai kata malam 27 Ramadan kena pasang lampu pelita supaya roh mudah balik dia kenal rumah dia. Jadi kalau kita buat benda tu jadi khurafat lah. Tapi kalau kita pasang lampu tu ya, pasal apa? Pasal nak dekat raya, nak bagi suasana happy, raya kan happy, seronok dan sebagainya, maka yang tu tidak ada masalah ya. Jadi tengoklah sama ada kita tasyabbuh jadi haram ataupun sekadar mumasalah, kebetulan sama tapi kita tidak ada i'tiqad yang batil. Wallahu a'lam. Amin, insya-Allah tengok kepada kepercayaan dan juga i'tiqad itu. Ya, betul. Dan ada soalan lagi doktor untuk waktu ini bertanya di WhatsApp Konti. Di pejabat portfolio saya ialah mensyariahkan tempat kerja. Bolehkah saya menghias mengikut setiap perayaan? Amir bertanya. Silakan doktor. Baik. Tugas menghias, menceriakan pejabat dan sebagainya mengikut tema-tema lah ya, perayaan, tema dan sebagainya. Jadi kita tengok kepada niat ya. Tengok kepada niat. Niat kita adalah untuk menceriakan pejabat ya, nak bagi seronok, nak bagi segar, semangat melakukan kerja. Yang tu tidak ada masalah. Jadi sempena Christmas kita hiaslah. Tapi bukanlah kita kata kita nak membesarkan perayaan itu. Tapi kerana nak meraihkan, ada di kalangan staf kita yang beragama Kristian. Ya, beragama Kristian. Maka kita sebagai ketua, kita boleh bagi minta kerjasamanya, dia hias,
dia ni ya, nak bagi indah lah ya. Tetapi dalam niat kita itu, hati kita bukan membesarkan agama Kristian, bukan menyatakan agama Kristian itu benar, tidak. Hanya Islam agama yang benar. Itu kita nak jaga tu ya. Bila masuk tahun baru Cina ya, mana hias sikit bagi nampak warna merah dan sebagainya ya, maka itu terserah ya. Tapi bukan nak membenarkan perayaan. Kalau kita kata tahun baru Cina tu perayaan agama, bukan nak benarkan agama tersebut, tidak ya. Jadi kita nak jaga, kita bertoleransi, bukan kita tak toleransi, bukan mana kita tak boleh buat langsung. Kalau dia kerja saya itu dia buat tema Christmas, kita pun berhenti kerja terus. Kita bertoleransi, tapi toleransi kita tu kita nak jaga batas, jangan sampai merosakkan iman kita. Wallahualam. Masya-Allah, itu dia had-had dan juga batas-batasnya kita perlu ingat mengikut hukum hakam di dalam agama Islam. Baik doktor, kita dah sampai di hujung pertemuan, mungkin sedikit kesimpulan yang boleh kita laksanakan menerusi tajuk toleransi bagi menjaga akidah. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang penting ialah Islam membenarkan, menggalakkan kita bertoleransi dengan penganut-penganut yang berbeza agama dengan kita. Cuma dalam toleransi itu kita kena jaga jangan kita sampai melanggar batasan. Dan melanggar batasan ni sampai merosakkan iman, merosakkan akidah kita. Jadi kita kena ketahui batasan-batasannya itu supaya toleransi kita itu dalam kerangka syariat agama Islam. Wallahu alam. Insya-Allah semoga kita menjaga diri, menjaga hati, menjaga minda kita ini, dan juga itu semua akan turut memelihara akidah kita sebagai orang Islam. Masya-Allah. Insya-Allah, amin. Dan di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir. Doktor, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus ikuti perbincangan kita dalam rancangan Islam Agamaku. Apa jua yang kita bawakan kepada anda, insya-Allah semoga ada manfaat dan juga ada bicara yang baik-baik yang boleh sama-sama kita ingat, kita semak dan juga sampaikan kebaikan ini untuk orang lain juga. Insya-Allah, amin. Dan para pendengar, terus setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Inforiah Islami. Bicara bermanfaat pelbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah. Sahabat pendengar, Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat dua pahala sekaligus. Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Kemunculan mata wang kripto mengubah ekosistem kewangan dunia. Ia berpotensi menjadi alternatif kepada sistem kewangan sedia ada, malah mampu menggugat ekonomi, sosial, teknologi, perundangan dan bidang lain. Fahami jenis, sifat dan fungsi wang ini dalam buku terbitan baharu IKIM, Islam dan Mata Wang Kripto. Dengan harga RM45 saja, anda boleh dapatkan di ikimniaga.my dan Shopee. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Hai kawan, carilah ku di neraka andai sesungguhnya, walau ku cinta yang lepas. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Bicara bermanfaat pelbagai segmen,
rancangan dakwah setiap hari. Lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma alaika tawakkaltu wa ilaikal masir. 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 Wahai Tuhan, kepadamulah aku berserah diri, dan kepadamulah tempatku dikembalikan. Wahai Tuhanku, kepadamulah aku berserah diri, dan kepadamulah tempatku dikembalikan. Allahumma alaika tawakkaltu wa ilaikal masir. 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 Allahumma alaika tawakkal